Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Shah Alam, Syahbaz dan Tahniah. Tadi kawan-kawan belah sana semua mengantuk nak tidur. Saya tengok ustaz-ustaz semua mengantuk dah tadi. Tapi nasib baiklah, YB Shah Alam dah kejutkan semua daripada tidur. Terima kasih. Dia sedar pun dia punya ucapan boring. Buat orang tidur. Tak payah. Bila kita cakap betul. Aku dah cakap. Takut dia malu. Tapi dia dah mengaku sendiri. Aku nak kata. Dia sendiri mengaku. Hidup salah. Ya, duduk salam, duduk. Tak payah gulung lah. Saya dah banyak benda nak bercakap lagi. Datuk Yang di-Pertua, kalau kita tengok secara keseluruhannya, bajet yang dibahaskan, yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan, begitu realistik dalam konteks rural business challenge-nya, yang mana merangkumi keseluruhannya dari sudut untuk rakyat di kawasan luar bandar yang hampir 8 juta rakyat dibela, dari sudut pertaniannya, pelancongannya, dari sudut pembangunan modal insan, anak-anak orang aslinya, anak-anak orang Siam, ini menyeluruh. Jadi tidak perlulah ada nak dibangkitkan tadi, oh kenapa tak terima kasih kepada orang Melayu, tak terima kasih pada orang Cina, nak terima kasih pada India. Tidak, tak timbul. Tak payah nak mempolitikkan. Itu saya bagi diri saya, itu satu polemik murahan yang mana nak sebut, nak sentuh, oh terima kasih. Dulu waktu Perak di bawah kerajaan DAP dulu, dia nak bagi 999 tahun. Betul YB Legong? Nak bagi 990, itu satu cerita dongeng yang nak bagi. Oh tadi cerita pasal kampung Melayu, kampung baru, the new village. Tak payah. Kalau kita tengok pada hari ini, yang mana Yang Berhormat, kenapa Yang Berhormat kata itu cerita dongeng? tak apa. Kenapa pula cerita dongeng? Memang kita nak bagi. Tak, sebab tak jadi realiti. Sebab Memang Perak nak bagi. Sebab bukan kita main duit. Kita betul-betul nak bagi. Okey, terima kasih. Kalau Sebab kerajaan Pakatan Rakyat kekal di negeri Perak, memang kita nak bagi. Yang Berhormat, Kalau kita jadi kerajaan sekarang, Yang Berhormat bermusyawarah di bawah pokok. Macam mana nak bagi kelulusan 900? Mana boleh rakyat percaya? 999 tahun. Nak tanya, kenapa? Apa salahnya buat mesyuarat Tak ada bawah pokok? dalam sejarah dunia. Mana dalam undang-undang kata tak boleh buat mesyuarat? Batu Gajah. Ya, peraturan. Batu Gajah. Peraturan ya, sila duduk. Sila, Balin teruskan. Jadi, Datuk Yang di-Pertua, kalau mesyuarat pun di bawah pokok, lepas tu nak bagi 999 tahun. Kan? Orang bawah pokok di tempat orang semayang je, Datuk Yang di-Pertua. Ini buat mesyuarat, jadi saya pun tak faham. Saya nak tanya kepada Yang Berhormat. Tak apa, saya nak bercakap, tak habis. Saya nak habiskan. Kenapa Perak tak boleh bagi? Saya nak bagi tahu. Undang-undang kata tak boleh bagi. Saya nak bagi tahu pada Yang di-Pertua. Kerajaan negeri ada kuasa Tak nak bagi. apalah, saya tak berdengar lah. Kalau dia tak mau kalau lah. Kalau sudah kalah. Sekarang ni Barisan Nasional yang memerintah, bukan jadi DAP. Kita bukan tipu. Kalau semua tak ada kalau lah. Ini politik hari ini, realiti. Kita nak bagi. Bukan politik. Ni Balin, Yang Muhammad Balin, Batu Gajah, Ipoh Timur. Dah. Duduk. Dia kalau ikut peraturan, tengok peraturan 37. Kalau kita mencela yang sedang berucap tu benarkan, boleh kita cela. Sila Balin. Kalau dia tukar isu. Sudahlah balik. Terima kasih. Datuk Yang di-Pertua. Saya pun tak tahu kenapa. Saya bila rakan-rakan sana berujar, saya tak pernah kacau. Bila saya nak berujar, semua minat. Adakah minat sangat dengan saya ni? Kalau minat, kita jumpa kat kedai kopi sekejap lagi. Datuk Yang di-Pertua, masalah sosial ini adalah merupakan satu perkara yang perlu dipandang serius oleh kerajaan. Kalau kita lihat pada hari ini, kita kena harus ambil langkah-langkah yang lebih berkesan. Yang dikuatiri pada hari ini adalah barah yang mana boleh menghancurkan kesejahteraan, keharmonian negara. Selain dadah, masalah yang lain dilihat semakin serius adalah ketagihan air ketum. Saya melihat banyak kali rakan-rakan ahli parlimen Barisan Nasional telah mengutarakan berkaitan dengan air ketum. Mungkin ada yang merasakan isu ini adalah merupakan satu isu yang kecil. Namun semakin hari semakin banyak aduan dan rungutan yang diterima, diperlihatkan perlunya langkah pencegahan yang lebih awal.
Pihak saya dimaklumkan disebabkan isu ini juga permasalahan sosial semakin menunjukkan peningkatan, malah ada di kalangan remaja yang masih bersekolah turut berpengaruh dengan budaya ini. Justru saya memohon kepada kementerian iaitu kementerian berkaitan khususnya memberikan satu bajet disebabkan ketagihan daun ketum di ramai kalangan mereka dikatakan mula berjinak dengan najis dadah. Jadi apa yang saya nak simpulkan di sini, pembangunan modal insan. Saya mendengar taklimat kali ini dalam konteks pembangunan modal insan, banyak peruntukan yang telah diperuntukkan. Contohnya latihan kemahiran. Pelbagai program modul telah disempurnakan dan telah disiapsiagakan melaksanakan kaedah latihan 2 shift di IKBN RM200 juta, dana HRD Human Resource Development Fund RM400 juta melaksanakan flexible work arrangement iaitu kos latihan untuk konsultan. Saya merasakan hari ini saya pernah berdepan menjaga dengan mak-mak rempit. Kalau kita boleh memberi peluang kedua dan banyak tambah baikkan modul dan memberikan dana, saya yakin dan percaya apa yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk merancangkan aktiviti ekonomi dan mengukuhkan pengurusan fiskal, menggugal modal insan, mempergiatkan pembangunan bandar dan luar bandar, mensejahterakan kehidupan rakyat dapat kita laksanakan dengan jaya dan baiknya. Saya juga di kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kerana kalau kita lihat bantuan BRIM ini akan ditambah dan tak pernah dalam dunia insurans kita belikan kepada rakyat. Maknanya RM50 insurans takaful yang diberikan dalam bantuan rakyat satu Malaysia yang kita tambah hari ini kalau ada kematian kepada breadwinner dengan izin, iaitu ketua sisi keluarga tersebut boleh dapat RM30,000. Ini sekaligus dapat meringankan beban rakyat. Jadi saya harap dengan semua program-program khususnya di kawasan luar bandar, saya berharap sangat ianya dapat dilaksanakan. Saya di kesempatan ini Datuk Yang di-Pertua, selain daripada ini saya ingin mencadangkan kepada pihak menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk membanyakkan lagi aktiviti-aktiviti di surau, di masjid, antaranya menghidupkan program usrah, ceramah agama, forum dan sebagainya, sekaligus mewujudkan masyarakat yang seimbang, mempunyai modal insan yang tinggi selari dengan aspek duniawi dan ukhrawi. Contoh konsep Umran Bashari, iaitu pembangunan manusia seperti yang diutarakan oleh Ibnu Khaldun. Ini dengan menekankan pembangunan yang menyeluruh sehingga menghasilkan manusia yang seimbang. Kalau kita tengok apa salah dan kiranya kalau kita boleh mengembangkan, kita boleh membuat bayaran untuk elektrik, surau-surau, masjid-masjid, bil air. Ini boleh memberi peluang kepada anak muda untuk mengimarahkan masjid, untuk kita mengajak anak-anak muda untuk melibatkan diri. Saya yakin dan percaya Kerajaan Barisan Nasional di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak mampu melaksanakan kerana Kerajaan Barisan Nasional mendahulukan rakyat, yang mendengar denyutan nadi rakyat di peringkat akar umbi. Bukan retorik, bukan omong kosong, bukan auta seperti pelbagai pihak menyatakan. Tadi kita dengar banyak yang bercakap bukan fakta, kebanyakannya adalah auta. Jadi hari ini Kerajaan Barisan Nasional melaksanakan dengan sejujur-jujurnya. Paling. Boleh tanya kejap lagi tak lepas dah duduk? Tak, pasal bil tadi. Tak, tadi saya dengar, terima kasih Datuk Ketua, saya dengar Baling sebut tadi berkaitan dengan bil elektrik di premis rumah ibadah ni, masjid, surau dan sebagainya. Saya dipahamkan bil berkenaan dikategorikan sebagai bangunan komersial. So menyebabkan dia mahal. Jadi cadangan yang baik daripada Baling tadi, saya harap kerajaan mengkaji ni supaya jangan bil-bil di surau, di masjid ini dikategorikan sebagai bangunan komersial. Kalau boleh atas kerajaan bertanggungjawab beri serendah mungkin. Bagaimana pandangan Baling? Ya, masuk ke dalam ucapan saya. Saya setuju sangat. Sebab memang saya mencadangkan untuk dibayarkan bil air, bil api itu bagus. Kerana kita boleh buat pendekatan yang luar biasa. Datuk Tuan Yang Bertua, berkaitan dengan pendidikan,
Kerajaan Barisan Nasional pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib telah meletakkan banyak usaha dalam membina dan melahirkan sebuah masyarakat yang berilmu. Malah pendidikan juga telah dijadikan sebagai salah satu daripada agenda utama negara. Hal ini disebabkan pemimpin Barisan Nasional menyedari bahawa bidang ini adalah merupakan prasyarat kepada sebuah negara yang makmur dan membangunkan rakyat yang sejahtera. Malah ketika Nabi Muhammad SAW hendak diangkat menjadi rasul, ayat pertama yang diturunkan kepadanya adalah Iqra, yang bermaksud bacalah. Ia secara langsung, ia tidak langsung menunjukkan betapa Islam begitu mengutamakan ilmu. Jadi pendedahan pendidikan masyarakat yang berjaya berasal daripada masyarakat yang cintakan ilmu. Bagaimana ingin melahirkan masyarakat yang cintakan ilmu sekiranya tiada institusi yang memangkinkannya sebagai satu perpustakaan. Dan di kesempatan ini saya ada banyak lagi. Tiwan dah ambil masa saya tadi, Datuk Yang Dipertua. Datuk Yang Dipertua baru masuk. Tadi saya beri masa 20 minit. Layan Shah Alam, layan Sepang, layan tu je dah habis. Jadi saya nak minta sedikit masa tambahan. Bertitik tolak daripada itu, saya memohon agar diwujudkan satu perpustakaan daerah khususnya di Baling. Kerana Baling amat signifikan. Kerana kes Cimping, ya, perbincangan almarhum Tengku Abdul Rahman dengan Cimping, iaitu bapa komunis. Ini bukan nak iktiraf. Mereka ni yang iktiraf, dia pejuang. Sebenarnya dia bapa pengganas komunis. Saya, rakyat anak muda, ya, khususnya gulungan Y ni, dia kena tahu. Dalam sejarah, dalam lipatan sejarah kita masa saya di sekolah dulu ada. Sekarang ni saya tak tahu modul itu ada atau tidak. Jadi dengan wujudnya satu perpustakaan dan juga sebuah museum, saya nak menceritakan sedikit. Saya nak gulung dah Datuk. Saya tahu Datuk pun dah nak suruh saya gulung. Saya gulung. Saya nak ceritakan berkaitan dengan pengkhianat perbincangan perjanjian yang dimemertai pada 28, 29 hari bulan 12 1955. Ramai di antara kita belum lahir lagi pada tarikh tersebut. Sepang lagi tak adalah. Betapa saya nak bercerita, betapa ikhlas, jujurnya pejuang pemimpin Barisan Nasional. Almarhum Tengku Abdul Rahman telah berbuat perbincangan pada tanggal 28, 29 bulan 12 1995. Di mana 2 hari tidak ada kata mufakat, sepakat, tidak boleh selesai. Mereka dalam perbincangan di sekolah Tengku Putra di Baling, yang mana saya nak minta jadikan perpustakaan dan museum. Ini amat signifikan, relevan sekali. Apa yang berlaku pada hari tersebut? Hari terakhir, sahabat-sahabat yang berhormat daripada pembangkang kena tahu. Almarhum Tengku Abdul Rahman, sebab saya bercakap ni, saya berjumpa yang masih hidup lagi. Pegawai polis masih hidup lagi di situ. Saya berjumpa. Almarhum Tengku Abdul Rahman telah menyatakan bahawa, wahai askar polis, hantarkan Cimping dengan Rashid Maidin. Nama dia Rashid Maidin kan? Hantar masuk sampai dalam hutan, bagi dia 5 jam, hilang, barulah kita jejak dia, cari dia. Kalau kita pemimpin UMNO dan Barisan Nasional waktu itu tidak memegang kepada janji, apa susah dalam perjalanan suruh tembak, matilah Cimping. Tak payah tunggu sampai 15 hari bulan September baru nak tunggu mati tahun ni. Dah lama mati dah. Ini membuktikan pemimpin UMNO dan Barisan Nasional yang begitu pegang kepada segala janji ditepati. Ini yang kita nak. Jadi apa? Pada hari ini pembentangan bajet yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah semestinya bersandarkan segala janji ditepati. Jadi tak perlulah rakan-rakan daripada pembangkang nak menjadikannya isu sampai nak tanya netbook 2,000 kasih 1,000 rosak. Mana ada orang tanya soalan itu? Itu yang saya maksudkan tu petty. Tak payah. Kalau rosak kita tukar. Kalau kita boleh beli lembu, takkan tali tak boleh beli. Kita beli. Kita bagi 1 juta netbook, ya. Lembu boleh beli tali. Alah, jangan nak kaitkanlah kapar. Itu semua politik kampung punya lah, janganlah kapar, cukuplah. Saya itu pun dulu kapar suruh saya bawa balik Abu Cimping. Kapar pergilah angkat balik. Apa dah suruh saya angkat balik? Dah habis masa lah. Jadi siapa kerajaan persekutuan Baling? Saya nak kita kat kerajaan persekutuan. Terima kasih. Jangan lupa duduk diri. Lah, membebel. Terima kasih. Duduk.
Baling dah kena baling dah. Saya malah nak bahasa ibunda dia. Cakap ibunda dia pun dia tak faham dah. Saya Itu tak bahasa tahu. Tamil. Saya belajar Kat cakap rumah Jepun pun dulu. cakap bahasa Jadi Tamil, terima belakang. kasih lah. Jamat kapal, Jadi duduk keseluruhan kemas. Keseluruhan saya nak gulung dah Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih. Habiskanlah, Ibu. Keseluruhan secara keseluruhan saja bajet 2014 yang dibentangkan minggu lalu adalah merupakan bukti betapa kerajaan Barisan Nasional begitu prihatin dalam mendengar keluh kesah serta meletakkan kepentingan rakyat mendahulukan segala-galanya. Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Saya turut bersetuju dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bajet 2014 yang dibentangkan itu adalah merupakan satu dokumen berevolusi serta merupakan siri-siri bajet yang mampu membawa Malaysia bertatih menapak dan akhirnya kini berlari-lari anak melayari bahtera ke mercu jaya dan kompetitif di persada antarabangsa. Saya amat optimis dan menyeru kepada semua rakan-rakannya khususnya di blok pembangkang agar mengenepikan agenda peribadi parti AYO bersama Kerajaan Barisan Nasional dan menyokong inti parti yang dibentangkan dalam bajet 2014 demi kepentingan rakyat secara keseluruhannya. Kita jangan main politik kosong dalam Dewan Yang Mulia ini. Kita datang sini untuk membela rakyat dalam arti kata sebenarnya. Ini kerana dasar-dasar yang digariskan dalam bajet ini adalah langkah pada hala tuju yang betul dan dilihat mampu mengurangkan kebimbangan penarafan agensi kredit mengenai kewangan awam Malaysia. Unjuran defisit bajet yang lebih kecil sebanyak 3.5% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK daripada 4.0% pada 2013, pemansuhan subsidi gula dan pengenalan cukai barang dan perkhidmatan GST mampu untuk menangani isu-isu ini. Malah had 55% bagi KDNK yang dikenakan atas hutang awam dan sasaran bajet seimbang menjelang 2020 adalah petunjuk penting untuk memantau prestasi fiskal kerajaan. GST sebagai contoh adalah merupakan perubahan fiskal yang penting kerana ia akan meluaskan asas hasil kerajaan daripada kebergantungan kepada hasil minyak dan gas. Datuk Yang di-Pertua, sebelum saya mengakhiri ucapan pada hari ini, izinkan saya membaca dua rangkap pantun. Boleh. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita, andai tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Sepang, maafkan Sepang. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Seputih, si anak dara seputih. Mana yang baik dijadikan ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya memohon menyokong. Terima kasih Yang Amat. Yang Amat Wangsa maju. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Selamat petang dan salam sejahtera. Kata semua YB. Saya nak ambil peluang bagi sikit komen tentang bajet 2014. Nombor satu, sebagai wakil rakyat di wilayah Persekutuan, saya nak sentuh sedikit tentang struktur Kementerian Wilayah dan juga Jawatan Datuk Bandar Kuala Lumpur. Sampai sekarang, saya nampak pentadbiran dan juga tugas-tugas di Kuala Lumpur tidak patut dan tulus. Sebab apa? Tadi komen politik. Ini komen politik. Di PRU 13, di wilayah Persekutuan, tak kira Labuan dan Putrajaya, ada 11 kerusi. Hakikatnya, Pakatan Rakyat menang 9 di antara 11. Kalau ikut contoh sebagai kira negeri, sebagai Selangor, atau Penang atau mana-mana Perak, Negeri Sembilan, patutnya Pakatan Rakyat sudah jadi kerajaan dan juga jawatan Menteri Bedah. Ini bukan, tetapi sekarang langsung 9 ahli parlimen di wilayah Persekutuan tidak ada hak dan langsung tidak ada suara. Seperti contoh, di kawasan saya, Wangsa Maju, ada sebuah kampung tradisi Melayu, Kampung Puah Seberang.
Ini melibat tentang River of Life Project yang bagi estimatnya keseluruhan satu angka yang besar. Kita dengar komen mungkin hampir 4 bilion ringgit. Terlibat hanya jumlah 10.7 kilometer Sungai Gombak. Termasuk lantik konsultan dari Amerika Syarikat ajar kita korek sungai. Patut tak? Dan juga ini Kampung Puas Seberang melibat 22 ekar dan juga 60 buah keluarga kaum Melayu. Apa sebab saya minta Kementerian Wilayah dan juga pihak JPS, pihak kerajaan nak ambil semua 22 ekar ini. Dan tanah ini sekiranya tanah reserve Melayu. Dan juga pampasan yang diberikan oleh kerajaan ialah 1 unit kos rendah flat untuk sewa dan juga lepas tolak deposit air dan api, wang tunai hanya RM602 untuk tanah reserve Melayu. Saya minta, saya ada peluang runding dengan Menteri Kementerian Wilayah dan saya harap kalau begitu tulus dan rakyat didahulukan, patutnya pihak kerajaan kaji semula tentang pampasan ini. Nombor 2, ini bukan komen politik. Dulu sebagai wakil rakyat Segambut, saya pun ada bahas tentang ini sistem district officer atau pegawai daerah. Dulu mungkin 20-an atau 30-an di zaman British, ini konsep district officer sudah ditubuhkan. Tetapi tuan yang dipertua, sekarang kita sudah ubah banyak. Dunia pun sudah ubah banyak. Sekarang kita ada Viber, kita ada Twitter, kita ada Facebook, kita ada WhatsApp dan sebagainya. Tetapi sistem masih 80 tahun. Kalau kira satu syarikat yang buat bisnes, kalau minta maaf, bahasa Tamil kata pocik, sudah pocik. Sebab apa? Sistem tak ada ubah. Tetapi sekarang, tiap-tiap DO, saya masih ingat, dulu banyak penggal dahulu, ahli yang berhormat dari Larut UMNO, berdiri di Dewan dan jerit. Tahukah tidak, dia kata, DO di Larut pengurusikan 265 ahli jabatan kuasa. Kalau DO di Larut atau mana-mana sangat kerja keras dan rajin, macam mana boleh selesai kerja dia? Ini langsung tidak sesuai. Sebab sekarang Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak ada banyak pihak berkuasa tempatan. Patutnya cadangan saya ialah patut pentadbiran pegawai daerah atau DO patut dirombakkan dan juga asingkan tugas hal-hal tanah kepada satu badan lain. Dan juga tuan yang dipertua, subsidi syugar. Tadi saya ada peluang berdiri dengan ucapan Permatang Pau. Subsidi syugar, pihak kerajaan tarik balik subsidi 34 sen. Dan hasrat ialah kurangkan kes kencing manis. Tetapi kencing manis atau penyakit diabetes ialah kiranya satu lifestyle disease. Kencing manis
ada dua jenis. Type 1 kita panggil di medical terms insulin dependent, type 2 maturity onset. Dan juga satu konsep ialah glycemic index, GLYCAEMIC index. Glycemic index makanan seperti jagung, nasi, buah-buahan, manis, mi, bihun sangat tinggi. Patutnya panggil Kementerian Kesihatan fokus lebih lain-lain perkara yang sangat penting juga, seperti kurang berat badan, buat exercise, dan juga kurangkan makanan yang glycemic index yang tinggi. Dan juga Tuan Yang di-Pertua, saya nak sentuh sedikit tentang Felda. Dahulu Felda, Batu Kawan bangun. sila. Batu Gajah. Maaf ya. Yang berhormat, tadi Yang Berhormat ada sebut berkaitan dengan penarikan ataupun pengurangan subsidi gula. Dalam kata lain, naikkan harga gula sebanyak 34 sen. Saya rasa agak kecewa kerana subsidi gula dikurangkan dengan serta-merta. Hari ini, pada hari Jumaat, pembentangan bajet dibuat. Hari esok, semua kedai-kedai sudah menaikkan harga gula. Sedarkah Yang Berhormat bahawa minggu hadapan ataupun pada hari Sabtu ini yang akan datang adalah sambutan Deepawali. Dalam masa kita nak menyambut Deepawali ini, Perdana Menteri telah mengurangkan subsidi gula dan ini akan membebankan masyarakat India, terutamanya daripada golongan miskin. Saya tidak tahulah pada hari itu dia mengucapkan terima kasih, dalam bahasa Tamil dia kata nandri. Itu betul-betul dia ikhlas mengucapkan nandri, ataupun dia bergurau, ataupun auta, ataupun dia perli masyarakat India. Saya tidak tahu. Sebab pada hari yang sama dia telah tidak memikirkan tentang satu perayaan yang akan kita sambut pada seminggu daripada tarikh pembentangan bajet itu. Apa pandangan Yang Berhormat berkaitan dengan perkara ini? Terima kasih. Ya, silakan. Yang Berhormat Datuk Speaker, tadi Yang Berhormat Masa Maju menyebut mengenai kenaikan ataupun penghapusan atau pengurangan subsidi gula ni menyebabkan harga gula naik. Kalau kita ingat dulu-dulu, orang tua-tua kita dulu sebut kepada budak-budak, jangan banyak makan gula-gula, nanti rosak gigi. Tapi hari ini Perdana Menteri kata naikkan harga gula kerana takut kena kencing manis. Adakah itu lebih kurang sama? Minta pandangan. Terima kasih atas komennya. Ya.
Macam nanti Lenggong pun tak ada nak halang saya. Pasal diam je diri kat belakang. Saya ingat ke dia faham, boleh tak lalu faham? saya ingat tak perlulah saya nak Saya berhenti. ingat ke Shah Alam faham, boleh tak faham? Yelah. Dia mencelah ni sikit je, Pak Mat. Okey, baik. Saya minta Lenggong jelaskan. Saya tak Terima kasih. payahlah saya jawab di mana Shah Alam tanya saya di mana Pakatan Rakyat bohong. Sebenarnya pun dia tahu kat mana dia bohong. Tak payah saya jawab lah. Sebab dia pun tahu di mana dia bohong. Yang pentingnya saya nak sebut di sini, sebab itu saya sebutkan tadi Shah Alam. Kerajaan mesti secara bersungguh-sungguh untuk memberi penjelasan kepada rakyat. Kenapa? Karena subsidi dibuat, pengsusuran semula subsidi ini baik. Sepang bangun ni, Mat. Amat baik sekejap ni, sekejap saya bagi, jangan risau. Sebab saya yakin bahawa pengsusuran subsidi yang dibuat oleh kerajaan ini begitu baik. Cuma saya harap kementerian yang berkaitan mesti merangka strategi untuk memberi penjelasan terbaik kepada rakyat dan terangkan secara bersungguh-sungguh supaya isu ini tidak diputarbelitkan oleh pihak yang berkepentingan. Termasuklah yang cakap tadi, termasuklah Sepang. Sepang nak cakap saya bagi Sepang. Supaya isu ini tidak diputarbelitkan. Sila Sepang. Saya nak tanyalah pada Lenggong. Terima kasih. Terima kasih Lenggong. Saya nak tanya, apabila sebelum pilihan raya kita berjanji, Kerajaan Malaysia Nasional berjanji untuk kalau nak introduce pun dengan izin GST akan hanya kenakan 4%. Lepas pilihan raya, bila dibentangkan bajet, jelas bukan 4%, 6%. Janji juga bantuan BRIM akan dinaikkan sampai 1,200 sebelum pilihan raya. Lepas pilihan raya, tak sampai 1,200. Kalau ini bukan bohong, nak panggil apa ni? Terima kasih. Maka ni putarbelit, ya Pak Mat. Dan tak baca habis, dia suka baca sekat-sekat. Setengah-setengah, ambil yang untung-untung saja. BRIM, kerajaan kata, dia akan naikkan sehingga 1,200 secara berperingkat. Tahun ini naik, bukan tak naik. Sepang naik. Sekejap jalan, nanti sekejap lagi lah. Nanti dulu. Dia naik. Kerajaan janji, tunai, dia naik. Cuma berperingkat-peringkat sehinggalah nanti sampai ke tahap 1,200. Kita ada tempoh lagi, GST bukan nak dilaksanakan sekarang. Dia nak dilaksanakan pada April 2015. Sedang kajian dibuat dan tentunya jika kajian-kajian mendapati peratus-peratus tertentu membebankan rakyat, boleh dikurangkan, dia tentu akan menjadi pertimbangan. Sebab kerajaan Barisan Nasional ni Sepang, ialah kerajaan bertanggungjawab. Dia menunaikan semua janji yang disebut dalam belanjawan tempoh ialah sebahagian besarnya menunaikan janji yang disebut dan diwawakan oleh kerajaan suatu pilihan raya tempoh hari. Ya, Shah Alam bangun ya, Mat. Sekejap, Sepang nanti nak bagi kat ni. Sahabat saya ni, Shah Alam. Okey, terima kasih. Maaf, terima kasihlah Tuan Speaker ya. Maaflah Lenggong. Saya ingat Lenggong ni di antara golongan yang Melayu mudah lupa. Kerana sebelum pilihan raya disebut takkan naik harga minyak. Sebelum pilihan raya disebut takkan tarik balik lagi subsidi gula dalam jangka masa yang dekat ni. Sebelum pilihan raya disebut takkan laksana GST. Dan sebelum pilihan raya disebut tahun depan BRIM adalah 1,200. Ini adalah hakikat. Ya. Lalu saya rasa cukup jelaslah daripada sini. Tadi hari itu pun yang amat berhormat Perdana Menteri pun dia tak nafi bahawa dah dijanji sebelum pilihan raya bahawa harga minyak takkan naik. Ada. Dan ini hakikat. Okey, lalu cukup, bukan cukup. kami, Benda-benda bukan sama, Pakatan sama-sama. Rakyat yang Dah, memutarbelitkan fakta ataupun menipu. Hakikatnya UMNO Barisan Nasional yang menipu dan tidak menunaikan janji. Terima kasih. Tak apalah Yang Hormat Tuan Speaker. Kalau saya beri penjelasan pada Shah Alam ni pun, Shah Alam dia akan percaya. Dia tetap dengan pendirian juga. Biarlah dia hidup dan dalam dunia dia sendiri. Tak payah saya lalian sebut. Saya ingat saya nak alih ke tajuk yang lain lah. Ya, dalam bajet tempoh hari, kerajaan sebut mengenai sistem pekalan data kemiskinan ini. Sistem pekalan data. Hari ini kita lihat bahawa kita banyak bergantung pada sistem IKASih. Dan pelbagai pemberian bantuan diberikan oleh kerajaan berasaskan kepada sistem ini. Dan saya cukup yakin sistem yang dibangunkan oleh kerajaan, oleh ICU ini
bukan satu perkara yang senang. Ia sukar untuk dilaksanakan, tapi akhirnya kita sudah ada satu sistem yang baik. Dan walaupun demikian, saya fikir ia perlu ditambah baik. Kenapa? Kerana kadang-kadang ada rakyat kita yang miskin di luar bandar, dia tak ada keupayaan nak akses internet, nak buat pendaftaran, ataupun pegawai-pegawai kita yang dilantik untuk mengenal pasti golongan-golongan miskin ni tak bertemu dengan kumpulan tersebut sebagainya atau individu tersebut, menyebabkan nama individu tidak termasuk dalam sistem e-KASih ini dan akhirnya menyebabkan dia tak mendapat apa-apa bantuan. Sebab itu antara isu-isu sebegini perlu diberikan perhatian. Dan ia juga saya percaya langkah apabila kerajaan yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi semalam tempoh hari untuk mewujudkan sistem pengkalan data yang lebih komprehensif bagi memastikan tiada pertindihan dalam usaha untuk memastikan tiada juga keciciran pemberian bantuan ini amatlah saya sokong supaya kita harap setiap pemberian bantuan yang hendak disalurkan kepada rakyat dia tidak berlaku pertindihan. Pertama, yang keduanya biarlah rakyat yang sudah pun menerima bantuan dia akan mendapat nikmat, dan mana-mana golongan yang telah pun diberi banyak bantuan dia barangkali dah boleh dikeluarkan daripada garis kemiskinan dapat dilakukan dengan sempurna, dan saya harap sistem ini dapat Paris Sulong bangun ya. Ya, Paris Sulong. Terima kasih Datuk Speaker dan juga terima kasih Yang Berhormat Lenggong. Saya tertarik dengan apa yang Yang Berhormat Lenggong katakan tadi, iaitu mengenai pengkalan data e-KASih. Saya tengok antara kekangan dalam kekangan yang ada sekarang ini adalah dari segi jumlah pegawai yang cuba mengemas kini dan juga menyelaras pengkalan data itu sendiri. Mungkin boleh ke melalui Yang Berhormat kita boleh cadangkan supaya lebih ramai lagi pegawai yang boleh di-train dengan izin agar mereka ini boleh turun ke bawah dan juga menyiasat sendiri. Sebab disebabkan kekangan inilah, kekurangan pegawai inilah yang menyebabkan saya tengok ramai yang tidak termasuk dalam pengkalan data e-KASih ini. Apa pendapat Yang Berhormat Lenggong? Bersetuju sangat dengan pandangan sahabat saya Parit Sulong tadi, supaya perkara ini diberikan perhatian serius oleh kerajaan, supaya saya sebutkan tadi pemberian bantuan yang memang begitu banyak ini benar-benar diberi kepada kumpulan dan golongan yang hendak kita bantu. Sebab melalui sistem yang ada sekarang misalnya, kita terikat dengan sistem e-KASih misalnya. Kadang-kadang kita nak bagi bantuan kepada individu A, sebenarnya di sebelah rumah dia lebih teruk lagi orang yang susah. Tetapi oleh kerana nama dia tak ada dalam sistem e-KASih, dia tak boleh bagi. Kita terikat dengan sistem. Sebab itu saya harap isu-isu ini ditambah baik. Bukan saja saya fikir sistem pengkalan data ini diselaraskan begitu baik, tapi saya harap kerajaan juga memikirkan untuk menyelaraskan agensi-agensi yang bertanggungjawab dalam isu ini. Misalnya JKM, FEKRA, Baitumal, Yayasan Negeri, ataupun program-program Azam dan sebagainya lah yang ada di bawah ini diselaraskan dari segi kaedah nak dapatkan maklumat, kaedah pemberian, supaya tidak berlaku pertindihan ini. Ini isu yang mesti diberikan perhatian, dan saya juga lihat bahawa di peringkat bawah ini, di peringkat daerah misalnya, kita ada jawatankuasa fokus group punya, jawatankuasa basmi kemiskinan. Jawatankuasa ini juga saya harap ditambah nilai, diberi peranan, misalnya untuk usaha-usaha pembersihan, pemutihan golongan yang dah boleh keluar daripada kemiskinan, dikeluarkan. Jadi beri kuasa lebih sedikit kepada jawatankuasa ini untuk melihat isu-isu ini, termasuklah
misalnya saya sebutkan tadi, kalau ada individu-individu, misalnya dia dulu kaya, tiba-tiba berlaku perceraian. Suami dia kaya, berlaku perceraian. Anak tinggal dengan dia, dihalau ke sana, tak boleh duduk di rumah lagi, dia tiba-tiba jadi miskin. Sebelum itu tak layak terima, tapi dah bercerai dengan suami, dia jadi miskin. Tapi kita tak boleh bagi sebab nama tak ada dalam sistem itu. Ini isu-isu yang perlu ditangani. Saya harap kerajaan bukan saja mewujudkan sistem pekanan data yang komprehensif, tapi isu-isu di bawah ini. Kesepaduan program tindakan oleh agensi-agensi yang terlibat di bawah ini mesti diberi perhatian serius supaya apa juga yang nak kerajaan lakukan ia benar-benar mencapai sasaran dan tepat. Sebab apa? Kita wakil rakyat Barisan Nasional memang bekerja bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan isu dan masalah rakyat ni. Kalau Batu Gajah tak apalah, dia duduk tengah pekat, dia bukan ada terima, dia balik dia tak ada buat kerja apa sebab Majlis Bandara Ipoh yang buat kerja. Nak tengok longkang ni tak buat apa, dia relax je. Tapi kita lain. Sebab itu saya harap perkara-perkara ini diberi perhatian. Ya, Muhammad Pengerusi, saya nak beralih sedikit pada isu pendidikan ini. Saya sekali lagi ucapkan tahniah kepada kerajaan kerana sektor ini terus mendapat peruntukan yang besar. Apabila kerajaan secara berterusan memberikan bantuan tinggi, termasuklah dalam bajet ini kita lihat 21% daripada jumlah bajet yang diperuntukkan oleh kerajaan sebanyak 264.2 bilion itu, sebanyak 54.6 diperuntukkan untuk tujuan meningkatkan kecemerlangan pendidikan negara. Ini menunjukkan bahawa komitmen kerajaan yang bersungguh-sungguh, yang begitu tinggi, Betul Gajah. Kerajaan Barisan Nasional ini tunjuk komitmen yang tinggi kerana kita nak pergi ke negara maju dan mahu pastikan supaya pendidikan ini diberikan tumpuan. Kerana kita tahu bahawa untuk capai status sebuah negara maju tidak ada cara lain melainkan kita beri pendidikan yang terbaik kepada rakyat. Tak kira DAP pun kita bantu, Ya Muhammad. Di Batu Gajah, di Jelutong, banyak, ramai. Tak ada kita pilih kasih. Kalau bagi bantuan RM10, RM100 bantuan persekolahan, orang Jelutong pun banyak dapat. Banyak dapat, termasuklah di Kota Baru sebagainya. Sila sahabat saya. Terima kasih sahabat saya Lunggung. Terima kasih Tuan Speaker. Tentang pendidikan, rasa juga bajet 2014 ni ada elemen untuk mendera komuniti tertentu. Rasanya begitu. Sekarang kita dah masuk lebih kurang 72 jam selepas bajet didedahkan dalam Dewan Yang Mulia ni. Tapi kalaulah kita mentelaah surat khabar vernacular pada hari ini, kita dapat ada sambutan dan juga maklum balas daripada komuniti orang Cina. Nampaknya bajet ni mempunyai elemen untuk mendera kaum Cina kerana tidak menyokong Barisan Nasional. Itu bukan cakap saya. Itu ialah kutipan saya daripada akhbar vernacular. Datang daripada pemimpin, datang daripada semua pelusuk. Yang satu yang diungkitkan ialah kalau kita banding dengan bajet tahun lepas, jumlah peruntukan untuk sekolah Cina sebanyak RM100 juta. Tetapi untuk kali ini ia telah dikurangkan sebanyak 50%. Dah jadi turun kepada 50 juta saja. Dan kalaulah semua kalangan, semua lapisan persekolahan itu telah diberi peruntukan, kali ini kita dapat sekolah agama rakyat ada juga, tetapi satu yang tertinggal, itu juga saya kutip daripada akhbar vernacular. Yang tertinggal ialah sekolah menengah jenis kebangsaan. Jadi apa pandangan saudara saya? Yang Muhammad Jelutong, kerajaan membutuhkan 54.6 bilion termasuk perbelanjaan mengurus. Jangan yang Muhammad tengok 50 juta untuk sekolah menengah jenis kebangsaan Cina saja. Itu untuk peruntukan fizikal. Gaji guru ditanggung oleh kerajaan. Gaji kaki tangan, walaupun sekolah vernacular,
kerajaan tanggung, kerajaan balas sana tanggung. Makna kalau dilihat dari sudut itu, bukan 50 juta ya Muhammad. Tinggi dan banyak. Sebab itu tidak adil. Andaian ni bukan betul. Dia banyak tak betul. Sebab saya Batu Gajah tetap bangun yakin ya, bahawa kerajaan memberi perhatian yang sama kepada semua pihak. Kerana walaupun sekolah bantuan modal yang pentadbirannya pada pandangan saya bukan di bawah kerajaan, tapi lembaga pengurus, tapi kerajaan tetap membagi bantuan. Ya Muhammad, Datuk Speaker, saya nak bagilah kepada sahabat saya ni. Dulu dia pernah mesyuarat berpokok. Dulu ya Muhammad, waktu dia jadi Timbalan Speaker Muhammad, degil ni. Saya ada dalam dewan. Orang suruh turun daripada atas, dia tak mau turun tu. Bukan Kena Timbalan angkat dengan Speaker, kursi Muhammad. Speaker. Sekarang baik Muhammad. Dulu angkat dengan kursi kena keluar dewan Muhammad. Sekarang baik dia Muhammad. Saya nak bagi ke dia. Okey, Ya, silakan, Muhammad. terima kasih Yang Berhormat Lenggong. Seolah-olah Yang Berhormat Lenggong sudah tahu apa saya nak tanya, iaitu soalan saya adalah berkaitan dengan sekolah bantuan modal dan sekolah bantuan penuh. Kenapa di negara kita harus ada dua sistem seperti ini? Kita war-warkan satu Malaysia, kita perlu ada satu sistem di mana semua sekolah-sekolah dijadikan sekolah bantuan penuh. Kenapa kerajaan masih mahu menganaktirikan beberapa jenis beberapa sekolah? Kalau kita ambil sekolah jenis kebangsaan, kebanyakan daripada sekolah-sekolah jenis kebangsaan itu adalah sekolah bantuan modal. Kenapa sekolah-sekolah bantuan modal ini semuanya tidak diubah, dijadikan sebagai sekolah bantuan penuh? Saya bersetuju kalau semua jadi bantuan penuh, tapi bagilah keseluruhan pentadbirannya kepada kerajaan. Serahkan semua sekolah bantuan modal itu, pentadbirannya letak di bawah sepenuhnya kepada Kementerian Pelajaran. Saya ingat, tidak ada masalah. Soalnya hari ini tidak begitu. Itu sebab ada bantuan penuh, bantuan modal. Ya Muhammad bincang dengan semua. Nanti dulu Muhammad sekejap. Saya nak bagi tahu Muhammad, walaupun sekolah bantuan modal di kawasan saya Muhammad, kerajaan bantu. Yang Muhammad nak tahu berapa murid di sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil Lanang Kota 5? 9 orang ya Muhammad. 9 saja. Tapi kerajaan bagi 500,000 banner bangunan besar ya Muhammad. 9 orang belajar saja. Itu bukti. Bukti kerajaan tidak menganaktiri soal pendidikan. Saya percaya kalau pentadbiran diserahkan terus kepada kerajaan, kita boleh bagi sama. Bukan nak tutup pentadbiran sepenuhnya sebagaimana sekolah kebangsaan. Sama juga sekolah agama. Ada ketika kita tak bagi bantuan pada sekolah agama pun sama, serahkan pentadbirannya pada Kementerian Pelajaran. Saya ingat kerajaan boleh mempertimbangkan untuk tidak dan menyamakan segi peruntukan. Ini pandangan saya, Yang Berhormat Batu Gajah. Sebab itu Yang Berhormat, boleh tak Yang Berhormat minta Menteri Pendidikan untuk memberi pandangan dia dalam isu ini? Sama ada Menteri Pendidikan juga mempunyai pandangan yang seiring dengan tak apalah, nanti saya tak boleh paksa. Nanti menteri sebab ini adalah pandangan daripada Yang Berhormat. Sebab saya kata pandangan saya. Ya, itu betul. Kan? Yang pentingnya saya percaya dan saya nak maklumkan, tak boleh maklum. Saya nak sebut di sini bahawa kerajaan memberi perhatian yang sebaik mungkin dan memberi bantuan dan peruntukan kepada semua rakyat dalam soal pendidikan ini. Ini kerajaan yang bertanggungjawab. Sebab itu kita lihat, dan saya sebutkan tadi, dari segi peruntukan pun 21%. Walaupun tadi Jurutung kata kenapa kurang sekolah rendah jenis kebangsaan Cina. Memanglah kalau itu tengok dari segi 550 juta tadi. Tapi kita kena tengok gajinya, bantuan per kapitanya, buku teks dia dan segala-gala yang lain. Itu ditanggung oleh kerajaan. Sebab itu kita kena tengok secara menyeluruh. Itu pandangan saya, Yang Berhormat. Cuma saya nak sebut di sini bahawa saya yakin dan ucapkan tahniah kerana apa yang diperuntukkan oleh kerajaan melalui bajet tadi sebenarnya adalah usaha untuk membolehkan pelan pembangunan pendidikan yang dirangka oleh kerajaan untuk tempoh 2013 hingga 2025 ini benar-benar mencapai kejayaan kerana kita sedang berusaha. Kerajaan kita sedang berusaha. Yang Muhammad, kita kena bersungguh-sungguh sebab kita nak letak
pendidikan kita ni di tahap kategori apa? Kategori sepertiga teratas, mana kita mau capai tahap yang standing dengan banyak negara maju lain. Ini soal pendidikan. Sebab itu saya menyerulah dalam Dewan Yang Mulia ini supaya soal isu-isu pendidikan ni tak payahlah dipolitikkan, kerana kita mesti memberi fokus yang sama. Kerana semua kita memang melihat bahawa pendidikan ini penting. Kerana apa? Kerana kerajaan kita hari ini, Kerajaan Barisan Nasional, memberikan perhatian khusus. Sebab itu kita bukan hanya memberikan peruntukan pendidikan hanya kepada kelompok tertentu. Kerajaan Barisan Nasional Batu Gajah membantu soal pendidikan ni daripada prasekolah lagi sampai ke universiti, sampai keluar universiti. Yang Berhormat balik nanti, letak tangan atas kepala Yang Berhormat cuba kira. Daripada mula nikmat kita dapat masuk sekolah, kira kalau kita bayar sendiri, kita lah bayar buku teks, kena bayar itu, kena bayar, kira berapa banyak yang kerajaan salurkan untuk setiap orang belajar daripada awal lagi sampailah dia keluar universiti dan sebagainya. Banyak Yang Berhormat. Itu adalah semangat yang diberikan oleh kerajaan. Sebab itu saya harap dalam usaha kerajaan untuk meletakkan tahap pendidikan kita ni satu tahap yang baik, saya harap isu-isu yang kecil-kecil ini mesti ditangani dengan begitu baik. Kita selalu bercakap soal penempatan guru, soal bebanan guru, walaupun kerajaan telah pun mengumumkan untuk mewujudkan pembantu guru, laksanakan secepat mungkin. Bagi kemudahan kepada guru supaya, saya habis ayat dulu, supaya golongan pendidik kita dapat memberi tumpuan yang khusus kepada soal pendidikan anak-anak ini. Dan sebab itu saya amat menyokong apabila kerajaan membentukkan 209 juta untuk program pemantapan guru, profesion guru, kerana tumpuan pada tugas mengajar, kemahiran bahasa Inggeris dan sebagainya. Jadi saya harap kerajaan laksanakan sebagaimana disebut oleh Timbalan Menteri Pendidikan kedua untuk mewujudkan satu jawatan kuasa bagi mengatasi isu pertukaran guru, dilaksanakan betul-betul. Saya nak dengar jawapan Menteri supaya orang Batu Gajah pun ada terlibat, orang Sepang pun ada terlibat. Ni isteri mengajar di Sepang, suami mengajar di Johor Bahru, mengajar di Sabah, di Sarawak. Dia nak mengajar waktu isteri dia di jauh pun susah, Yang Berhormat. Okay. Jadi saya harap ini dijawab oleh Menteri. Silakan Pak. Okey. Terima kasih Lenggong. Yang Berhormat Lenggong. Tadi Lenggong mengatakan kalau kita balik fikirkan berapa banyak dah yang kerajaan telah bagi. Setuju tak dengan saya, Lenggong? Pertamanya memang kita mengakui memang kerajaan ada bagi perkhidmatan tertentu ataupun bantuan-bantuan tertentu. Setuju dengan saya, sebenarnya kerajaan boleh bagi lebih baik lagi, lebih banyak lagi kalau sekiranya segala kebocoran, rasuah, salah guna kuasa itu ditutup. Kalau laporan apa ni yang dibentang oleh laporan audit berkali-kali yang menunjukkan banyaknya kebocoran, sampai beli screwdriver pun yang harga RM15 sampai RM100 lebih. Kalau ini semua ditutup, saya rasa kita boleh bagi lebih baik. Sebab tu kita mengatakan dalam manifesto kita dulu, kalau sekiranya wang negara kita ditadbir dengan baik, kita memang boleh bagi pendidikan percuma, kita boleh bagi tol dihapuskan, kita boleh bagi, kita boleh kurangkan harga minyak. Sebab kalau wang itu ditadbir dengan baik, masalahnya kamu bagi bantuan, tapi dalam masa yang sama banyak kebocoran tidak ditutup. Ini bukan kita kata, banyak fakta laporan audit mengatakan. Terima kasih. Itu yang saya nak minta penjelasan. Sepang dah bangkitkan banyak kali isu ni dalam Dewan ni hari ni pun. Cuma Sepang bagi tahu Kerajaan Negeri Selangor, suruh dia bagi free pendidikan di Universiti Negeri Selangor. Saya nak tengok. Bagi percuma ya kepada pelajar kalau dia boleh buat. Kalau kita minta bukan saja Unicel, universiti lain pun kita bagi. Ni universiti yang di bawah tanggungjawab negeri. Kita terhad. Itu pun kita boleh bagi air percuma. Kita boleh bagi. Tak payah kita cakap ni kita boleh bagi baik. Yang syarat bagi kuasa dekat persatuan. Satu-satu universiti yang dikendalikan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Saya cabar Yang Berhormat bagi tahu kepada Banatul Razak, bagi free saya nak tengok. Kalau boleh tak boleh. Ini tengah bangun. Nanti tak boleh buat. Syalam dah tu banyak kali syalam. Tak boleh buat. Memanglah tak boleh pasal peruntukan tu daripada kerajaan pusat. Ini dia belajar peraturan mana ni? Semua bayar pada kerajaan pusat. Belajar peraturan mana ni? Semua bayar pada kerajaan pusat. Lenggong nanti semasa dia membaca kau belah ya. Dia ni tak faham. Dia tak tahu.
stateless Faham. dengan federalist. Dia Cukup tak lah, salam. faham. Berapa tahun duduk dalam parlimen pun tak Pendidikan faham. ni bawa federalist. Cukup lah, Saya tak sepaham. nak Baca ini. sikit Ya, perlembagaan. Muhammad, ini Sepaham. peraturan tak betul. Datuk Speaker, Ya, Datuk Speaker, boleh habiskan Yang Amat. Yang Muhammad tahu di Kedah, apa jadi Kuim? Apa jadi Kuim? Kuim hari ini teruk nak diselesaikan masalah oleh kerajaan Barisan Nasional sekarang. Abang suruh cerita Orang balik. dah bangun lagi Nak sebelah. tambah Yang sikit. Kerana Datuk kerajaan dia betul. Barisan Nasional negeri Dia bagi Kedah tak laluan. pandai Salam. urus, Kuim selalu tu. bungkus. Salam Lenggong bagi Zaman baling kita balik. tak bungkus. Baling. Kuim Itu tu yang masalah Salam dia. duduk, dia bagi balingnya. Kuim ni saya nak bagi tahu kepada Datuk yang dipertua. Punya susah, dia orang minta dana daripada kerajaan pusat, dia orang cari dana pinjam bank buat. Sampai masjid tak boleh buat. Hari-hari tengok last kali kerajaan Barisan Nasional ambil alih, tutup. Cek tengok kaki tangan dia gaji pun tak bayar dekat setahun lebih. Pergi jumpa pejabat ahli parlimen, minta tolong bagi RM50, RM100. Nak beli susu anak tak ada duit. Itulah kehebatan parti PAS dekat Kedah dulu. Itulah yang lu lingkup tu. Sungai Petani bangun Yang Amat. Yang Muhammad, pengurusi, tak payahlah. sekejap. Pengurusi dah sebut begini tu. Sebab itu je Sungai Petani. Tak saya cakap lah, pendidikan percuma. Itu baru kendalikan 2 universiti. Pun dah bercelaru. Saya ingat, kalau diberi tanggungjawab, jaga pendidikan di Malaysia Tanjung ni, Karang, ya? haru biru jadinya. Sila Tanjung Karang. Terima kasih. Saya orang Selangor, kena cakap sebab Salam ni dia tak faham pasal Selangor, dia bukan orang Selangor. Nah. Ini Salam tak boleh bercakap sekarang, tak Kita- boleh. Dia mencela Yang Amat. Ya. nah saya Tak boleh Shah Alam bercakap. dah angkat beg. Shah Alam dah angkat beg. Tak boleh. Balik Tanjung dah. Karang mencela Yang Amat, tak boleh. dah, Geografi dia tak Yang lain duduklah Yang Amat. ya, dia punya IC dia bukan 1-0, jadi dia tak faham. Tahu apa, saya nak beritahu Selangor ni. Selangor dia Ahmad. Yang Amat, salam. Allah Salam ni dia dengan dunia fantasi dia lah. Saya nak beritahu, kalau tadi saya tengah bahasa Indonesia. Ni Salam bagi tahu dengan Tak payah panggil salam balik Yang Amat. Ini sekolah agama ni, SRA, sekolah rendah agama ni. Kepentingan kerajaan negeri. Kalau kerajaan federal boleh bagi pendidikan percuma daripada darjah 1 sampai ke tingkatan 5. Mengapa kerajaan Selangor yang kononnya banyak duit berbilion-bilion ni, dia tidak boleh bagi ke bantuan percuma kepada sekolah rendah agama dekat negeri Selangor ni? Ya Muhammad, Tanjung Karang. Kalau banyak duit pun, tapi tak cakap untuk mentadbir, tak ada bijaksana, itulah jadinya. Cakap boleh lah. Sebab itu, bukan senang nak jadi Perdana Menteri. Hanya orang yang terpilih macam Pekan saja mampu, ya Muhammad. Nanti dulu. Sebab itu, berkali-kali pemantang PAUK. Terima kasih. Sebab itu, berkali-kali pemantang PAUK mencuba nak jadi Perdana Menteri. Tak boleh. Sebab Allah takbir, tak mampu. Yang mampu hanya yang Mak Pekan saja. Sebab itu, ya Muhammad. Bukan senang nak jadi pemimpin ni, Muhammad. Tak ada pengurusi. Sebab itu saya nanti lupa bercakap soal... Pada peringkat ni belum pengurusi Yang Amat. Dia masih yang dipertua. Betul. Coma belum turun lagi. Saya lupa nak cakap, saya kira orang Lenggong marah pula. Minta tolong sikit. Sekejap, saya takut orang Lenggong. Sekejap saya, sikit. Boleh Ustaz. Jangan Ustaz. Okey, terima kasih pada Yang di-Pertua. Lenggong ni faham tak? Soal hasil negeri ni tak banyak. Satu, tanah. Yang kedua, air. Yang ketiga, hasil hutan. Yang keempat, cukai pintu. Jadi tak banyaklah hasilnya kita nak bagi. Yang lain-lain tu speed track walaupun ditahan di Shah Alam, di negeri Kota Baru, bagainya semua pusat ambil. Yang negeri dapat lututnya. Okey, terima kasih. Sebab itu, nak mentadbir ni kerja bijaksana. Yang menjadi masalah ni, dia dah tahu tak banyak tapi menjanji. Berjanji benda yang tak boleh. Kan? Sebab itu, kalau bijaksana, dia faham hasil negeri tak banyak, dia tak berjanji. Ini soal berjanji. Dah tahu dah tak banyak, berjanji juga. Itu apa dia maksudnya? Itu menipu rakyat, Yang Muhammad. Sebab itu Muhammad, saya pun Yang Muhammad pun dah tahu, 11 bulan Pakatan Rakyat Pemerintah di negeri Perak. Apa tiap janjinya? 11 bulan Muhammad. Batu Gajah. Bukan saja Yang Muhammad mesyuarat di bawah pokok. Yang Muhammad tahu apa nikmat orang Lenggong dapat.
Ni orang Lenggong dengar secara langsung. Yang Mat tahu apa orang Lenggong dapat selama 11 bulan? 220 kambing beras Mat. Selama 11 bulan Mat. Apa ni Mat? Sebab itu kalau tak cakap mentadbir, janganlah berjanji yang bukan-bukan. Saya nak sebut ni, saya pun Yang Berhormat, bila banyak peruntukan pendidikan ni, jangan lupa Lenggong dah. Datuk Yang Bertuah, saya pun nak juga, rakyat di Lenggong pun nak juga supaya macam Baling tadi, supaya diberi perhatian. Sekolah Seri Budiman kita di Lenggong ada, saya nak harap dinaik taraf. Bagilah dia menjadi sekolah, sekurang-kurangnya kalau tak sekolah asrama penumpur, rancangan khas. Pelajar-pelajar yang cemerlang ditempatkan situ, disediakan guru, disediakan sistem yang baik supaya ia dapat meningkatkan prestasi akademik di kawasan saya. Dan saya harap juga isu-isu kekurangan bilik darjah di sekolah menengah Sultan Idris Shah II Greek diberikan perhatian supaya rakyat dapat merasai nikmat daripada kemakmuran yang diusahakan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Yang Hormat Datuk Pengerusi, saya Datuk Yang di-Pertua, pertanian ini saya nak gulung mana? Saya percaya penting dan saya tengok kerajaan memberi perhatian yang serius dalam soal ini. Sebab itu saya harap kerajaan memberikan tumpuan untuk memperbanyakkan lagi bantuan-bantuan kepada golongan-golongan di peringkat bawah ini. Sekurang-kurangnya kalau dalam keadaan ekonomi yang mencabar ini, program yang khusus dapat dilakukan untuk menambahkan pendapatan sampingan mereka. Jadi bantuan-bantuan untuk mereka bercocok tanam, menambahkan peluang-peluang perniagaan kecil ini mesti diperbanyakkan melalui sebagaimana disebut oleh Yang Berhormat Pekan selaku Menteri Kewangan, untuk diperbanyakkan bantuan melalui Fama. Itu saya amat menyokong. Cuma saya harap peruntukan bantuan itu diseratakan, dilebarkan, diperbanyakkan di semua tempat, kerana orang Sebuti pun nak, orang Baling pun nak, Parit Sulong lagi lah kan. Saya ingat Yang Berhormat Datuk Speaker pun nak juga. Betul Yang Berhormat Yang Berhormat pun nak juga. Jadi selain daripada itu, saya minta lah, saya dah cakap banyak kali, kita ada di Lenggong kita ada tapak kekal pengelolaan makanan negara. Kita ada TKPM Bukit Sapi ni, luas Yang Berhormat, lebih daripada 12,000 ekar. Harap ini dilakukan projek dengan segera. Zon industri aquaculture ni di Tasik Raban, Kenering dan Temenggong ini dipertingkatkan. Industri asas tani ini juga dipertingkatkan. Dan saya harap zon ternakan rusa dipertingkatkan. Dan saya minta kementerian untuk mengkaji supaya menjadikan pusat pemrosesan industri perikanan di Lenggong tu, yang Berhormat Kuala Tanjung Karang dah pergi tempoh hari, ditukar konsepnya. Kalau tak jadi macam UTC di Gopeng pun, jadi mini UTC pun jadilah. Diberikan tempat berkenaan supaya menjadi pusat yang membolehkan rakyat mendapat pelbagai peruntukan di kawasan Lenggong. Dan topik akhir Yang Berhormat, sebab saya kena bercakap pasal pelancongan ni, Menteri Pelancongan pun orang Lenggong Yang Berhormat. Saya harap industri pelancongan ini benar-benar memberi impak besar kepada rakyat. Topik akhir Pak, saya faham itu. Dan Lenggong. Sebuti. Pelancongan. Terima kasih Datuk Yang Bertuah. Apabila Lenggong bercakap pasal pelancongan, kita juga di Sebuti adalah kawasan pelancongan. Apa yang perlu di kawasan kita untuk mengutarakan pelancongan ini, kerana kita adalah World Heritage of the Nia Cave. Patut diambil berat oleh Kementerian Pelancongan supaya ia diperbesarkan, diluaskan, diberi penyebaran luas supaya masyarakat dari luar negara pergi ke kawasan itu untuk menaik tarafkan pelancongan di kawasan Sebuti. Ya, masukkan sebagai ucapan. Saya sokonglah Sebuti, tapi saya nak jawab tak boleh. Menteri akan jawab, masuk dalam ucapan saya, nanti Menteri akan jawab. Cuma Yang Berhormat, Lenggong ini sama macam seperti cakap, adalah kawasan World Heritage yang diiktiraf oleh UNESCO. Ini kawasan tapak kawasan dunia yang ada satu-satu di dunia, yang memang cukup baik kalau betul-betul dirancang, dibuat secara bersungguh-sungguh. Ia mampu untuk mengundang
kehadiran pelancong yang ramai dan ia tentu akan beri rempah rahmat. Menteri maklum keadaan tu yang Mat. Ya. Menteri maklum kan. Jadi saya harap prasarana pelancongan ini ditambah nilai. Usaha untuk memperbesar dan memperbarui galeri ekologi Lenggong itu mesti disegerakan. Saya tahu peruntukan sudah ada, mesti disegerakan dan prasarana pengangkutan, kemudahan penginapan, tambahnya bilangan homestay perlu dibuat dan saya harap kementerian secara bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kemudahan fasiliti di kawasan-kawasan yang boleh meningkatkan kehadiran pelancong supaya ada produk-produk sampingan. Misalnya kolam air panas, latar kekabu, latar ulu lawin dan sebagainya mesti ditingkatkan. Dan saya dengar begitu baik sekali apabila Yang Berhormat Menteri Keuangan sebut 2015 tahun depan adalah tahun melawat Malaysia, tahun 2012 adalah tahun banyak festival yang akan dibuat dalam negara ini. Saya harap saya ucap terima kasih kepada Kementerian Pelancongan kerana bagi peruntukan untuk adakan program Lenggong Traditional Food, mana pesta makanan tradisional Lenggong. Saya harap ini diberi perhatian oleh kementerian untuk dijadikan produk pelancong supaya pelancong datang dapat menikmati makanan-makanan yang terbaik. Jangan saya percaya tak terdapat di Baling, tak ada di Parit Sulong. Saya harap ini dijadikan produk pelancongan yang baik. Dan akhir sekali isu perumahan ni, saya harap isu perumahan masyarakat luar bandar juga diberi perhatian supaya orang kampung pun dapat nikmat untuk memiliki rumah dan sebagainya. Terima kasih Yang Berhormat Yang Di-Pertua. Saya menyokong bajet yang cukup baik dikemukakan oleh kerajaan dan sekali lagi saya ucapkan tahniah dan saya bagi pihak rakyat di Lenggong menyokong sepenuh-penuhnya bajet ini. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Rantau Panjang. Terima kasih Tuan Di-Pertua kerana turut memberi peluang kepada saya untuk sama-sama membahaskan bajet 2014. Saya mulai dengan satu peringatan Allah dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan izin. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha la amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Bajet 2014 dibentangkan dalam keadaan negara kita berdepan dengan kemeluk hutang yang begitu tinggi. Dan kita melihat bagaimana defisit yang begitu tinggi yang seharusnya diberi perhatian oleh pemerintah. Saya mengingatkan kepada kita semua bahawa pemerintahan dan pentadbiran ini adalah amanah Allah yang akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jua perbahasan kita, apa jua yang kita rancang bukan setakat di dewan ini, tetapi dia ada persoalan di akhirat nanti. Jadi sebab itulah harus kita mengingat bahawa apa jua perancangan kita, janganlah kita melakukan kezaliman kepada satu pihak yang lain. Dan apabila kita berbelanja, mestilah kita berbelanja mengikut kemampuan dan keperluan, bukan mengikut kemahuan. Itulah sepatutnya yang diamalkan oleh kerajaan yang memerintah. Bajet tahun 2014 ini menyaksikan bagaimana negara kita sudah berdepan 17 tahun berturut-turut defisit. Bermakna sudah 17 tahun berturut-turut negara kita berdepan dengan defisit, di mana pendapatan negara kita berkurang berbanding dengan berbanding dengan perbelanjaan tidak seimbang. Maknanya pendapatan kita sedikit tapi perbelanjaan kita semakin bertambah. Begitu juga kalau kita menyurut apa yang ada dalam bajet yang telah dibentangkan, bajet 2014 ini, di mana kita melihat perbelanjaan mengurus kita semakin meningkat daripada tahun ke tahun. Oleh itu saya ingin minta penjelasan di sini, apakah langkah-langkah penjimatan yang telah diusahakan oleh pihak kerajaan untuk memastikan pembaziran tidak berlaku, supaya kita dapat menjimatkan wang negara tepat kepada sasaran. Laporan Ketua Audit Negara menjelaskan kepada kita begitu banyak wang negara dibazirkan. Puluhan bilion wang negara dibazirkan. Sejauh mana kerajaan yang ada pada hari ini memberi perhatian terhadap pembaziran yang berlaku di dalam laporan Ketua Audit Negara. Setiap tahun kita menyaksikan pembaziran yang begitu besar. Sedangkan di masa yang sama kerajaan pemimpin negara juga berbelanja boros.
Sebagaimana yang kita saksikan, hari ini juga pernah disebut, macam mana kalau bil elektrik rumah Perdana Menteri RM6,114 sehari, ini untuk satu keluarga, ini menggunakan wang rakyat. Di manakah langkah penjimatannya? Ini wang rakyat. Jadi saya ingin perkara ini diberi perhatian oleh kerajaan supaya perkara ini tidak terus membebankan negara. Rakyat dibebankan, bajet tahun 2014 rakyat dibebankan dengan banyak kenaikan harga barang dan juga pengurangan subsidi. Dan kita melihat di sini bagaimana apabila rakyat dibebankan dengan subsidi, apalagi dengan pelaksanaan GST, di masa yang sama kita menyaksikan bagaimana kutipan cukai, syarikat-syarikat dalam laporan Ketua Audit Negara menyebutkan 147 buah syarikat tidak membayar cukai, yang mana tunggakannya melebihi daripada 54 juta. Hasil daripada pemborosan, hasil daripada ketirisan yang begitu besar daripada syarikat-syarikat yang tertunggak cukainya menyebabkan pendapatan negara sedikit. Akhirnya kerajaan bebankan tanggungjawab ini dengan mengenakan cukai GST kepada rakyat. Jadi persoalan di sini, apakah ini adil? Jadi benarlah apa yang disebut oleh Perdana Menteri dalam slogan rakyat didahulukan. Rakyat didahulukan sebenarnya untuk dikenakan. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh berkaitan dengan perbelanjaan yang telah dilakukan oleh kerajaan, di mana dalam perbelanjaan ini kita melihat perbelanjaan terhadap pengurusan negara semakin bertambah, sedangkan pendapatan kita semakin berkurang. Bagaimana dalam bajet 2014 sahaja kita kekurangan defisit lebih kurang 37 bilion. Jadi di manakah wang tambahan ini akan diperolehi? Apakah daripada pinjaman dalam negeri ataupun luar negara? Minta penjelasan daripada Kementerian Kewangan. Saya ingin juga menyentuh berkaitan dengan 3 tema yang telah disebut dalam bajet ini, iaitu memperteguhkan ekonomi, memperkasakan transformasi dan melaksanakan janji. Apabila kita sebut melaksanakan janji, Perdana Menteri Malaysia dalam kempen pilihan raya umum yang ke-13 telah memberi janji kepada rakyat Kelantan dengan 7 janji ditepati. Jasin Bangun yang amat. 7 janji ditepati. Masa tidak mencukupi sangat saya. Saya harap Tuan Di-Pertua kena bawah sebab Lenggong ambil masa saya begitu banyak. 7 janji yang telah dijanjikan oleh Perdana Menteri di Kelantan, tidak ada satu pun yang ditunaikan. Termasuk juga janji pembinaan benteng Sungai Golok dalam Parlimen Rantau Panjang. Tiba-tiba keluar dalam laporan bajet menyebut bahawa yang dibentengkannya adalah salah satunya ialah, kita setuju, tapi kenapa keutamaannya di mana? Dibentengi ialah bandar Pekan ya, yang dibenteng daripada Manje. Kita tahu keperluan rakyat di Kuantan, di Pekan, tetapi keperluan rakyat yang begitu mendesak, berpuluh kali janji. Berpuluh kali saya ingat, saya sudah berada di tahun yang ke-12 di Parlimen, 6 tahun di Dewan Negara dan dah masuk tahun yang ke-6 Dewan Rakyat. Setiap kali perbahasan sebut isu tebatan banjir. Sampai hari ini 1 sen tak diperuntukkan. Yang disebut oleh Menteri hanya kos untuk penstabilan tebing sungai. Sedangkan di sebelah Thailand, sempadan, mereka telah membina benteng yang begitu kukuh, tinggi daripada aras kepala. Cuba pemimpin negara bayangkan apa jadi sekiranya banjir berlaku. Banjir di Rantau Panjang bukannya sekali, 3-4 kali setahun. Jikanya berlaku lumpuh ekonomi rakyat. Yang mana yang dikatakan janji ditepati, mana yang dikatakan rakyat didahulukan. Saya ingin perkara ini dijawab dengan jelas oleh pihak kerajaan. Jadi begitu juga kita tengok dalam memperteguhkan ekonomi. Kita tengok apakah program yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk memperteguhkan ekonomi negara. Sebab kita tengok nilai ekspor negara kita semakin malap. Apakah base ekonomi yang menjadi kekuatan negara kita untuk jangka panjang? Jadi kita lihat hari ini bagaimana kebergantungan kita yang begitu tinggi kepada import. Makanan kita sahaja 30% import daripada negara luar.
Apa jadi sekiranya berlaku sesuatu bencana? Saya pernah sebelum ini dapat maklumat stokpil makanan kita hanya bertahan lebih kurang dalam 2,5 bulan saja. Jadi di mana sebenarnya kekuatan ekonomi kita untuk berdepan dengan kemelesetan ekonomi jikanya berlaku di masa akan datang? Saya ingin juga penjelasan apakah dasar yang telah dibuat oleh kerajaan untuk meningkatkan equity Bumiputera setelah gagalnya dasar DEB. Jadi apabila gagalnya dasar DEB, apakah program perancangan ataupun pencapaian sehingga ini equity Bumiputera dalam perancangan ekonomi negara untuk mengangkat Bumiputera boleh setanding dengan kaum yang lain. Begitu juga saya ingin minta penjelasan berkaitan dengan tanggungjawab pembinaan, iaitu dari sudut keseimbangan pembangunan antara wilayah dan negeri, di mana kita dapati dalam perancangan ekonomi negara tidak mewujudkan satu suasana yang seimbang dari sudut pembangunan antara wilayah dan negeri. Negeri yang maju akan bertambah kemajuannya, tapi negeri yang kurang maju tidak diberi insentif yang positif untuk meningkatkan ekonomi. Saya bagi contoh, kalau di Kelantan sampai hari ini kami tidak diberi apa-apa contoh, lebuh kemudahan, lebuh raya tidak diberi kepada kami. Naik taraf lapangan kapal terbang tidak diberi kepada kami, diberi kepada Kuantan. Kita tidak dengki dengan Kuantan, tetapi cuba tengok dari segi kemajuannya, berapa kali sehari banding dengan apa yang berlaku di Kota Baru, tetapi tidak diberi perhatian. Dan saya ingat ahli parlimen Ketereh pun sendiri pernah berucap dalam Dewan meminta kerajaan supaya beri perhatian terhadap naik taraf lapangan terbang di Pengkalan Cepo, tapi tidak ada perhatian oleh kerajaan. Jadi kalaulah kerajaan mengatakan nak bantu ataupun nak membela bangsa, nak membela agama, kami negeri Kelantan orang Melayu, 98% adalah Melayu Islam. Jadi kami yang Melayu pun tak dibantu, royalti kami pun dirampas. Mana yang nak kata nak bela Melayu, nak bela Islam? Jadi sebab itulah saya ingatkan pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional, kami rakyat Kelantan tidak akan reda walaupun 1 sen duit royalti rakyat Kelantan dirompak, diambil oleh pemimpin UMNO Barisan Nasional, tidak dikembalikan kepada rakyat Kelantan. Bertemulah di akhirat insya-Allah. Begitu juga Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh juga berkaitan dengan masalah pembangunan wanita, di mana kita melihat dalam peruntukan kali ini Kementerian Pembangunan Wanita diberi peruntukan 2.2 bilion. Jadi saya ingin tahu apakah perancangan kerajaan, kerana peruntukan ini begitu sedikit berbanding dengan keperluan kaum wanita. Lebih daripada separuh penduduk negara kita adalah wanita. Jadi apakah dengan peruntukan 2.2 bilion ini mencukupi dengan tugas dan tanggungjawab bawah kementerian yang begitu besar? Boleh habis dalam masa 15 minit ya, Mak. Kalau tak sambung besok. Sambung besok lah, sambung besok. Sambung besok ya, Mak. Hadirin yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini tangguhkan hingga jam 10 pagi hari Selasa 29 Oktober 2013.